الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم بجاه خاتم المرسلين. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sama-sama kita berada di bawah bumbung surau ini. Mudah-mudahan malaikat juga memayungi kita insya-Allah dengan payungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan muslimin muslimat rahimakumullah, surah Yasin merupakan surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekah. Di antara surah Makkiyah, kita akan lihat dan kita bincang surah Yasin. Surah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, surah Yasin adalah jantung Al-Quran. Setiap perkara ada jantung. Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Quran Yasin. Lawadattu annaha fi qalbi kulli insan min ummati. Nabi sebut bahawa sesungguhnya bagi tiap-tiap sesuatu itu ada hatinya, ada ataupun jantungnya. Dan jantung Al-Quran adalah surah Yasin. Lawadattu annaha fi qalbi kulli insan min ummati. Dan aku amat kasih, aku amat bangga, aku amat sayang bagi mereka yang ada dalam hatinya surah Yasin. Di kalangan umatku ada surah Yasin, aku sangat sayang, aku sangat kasih kepada dia. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Bazzar rahimahullahu ta'ala. Kelebihan-kelebihan surah Yasin yang digariskan oleh para ulama radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, di antaranya Al-Qurtubi, Ibnu Katsir dalam tafsir mereka, dan juga para mufassirin yang lain pada zaman dahulu dan sekarang. Contohnya Syekh Qutb rahimahullahu ta'ala, Syekh Sa'id Hawa, banyak menyebut tafsir mereka kelebihan surah Yasin ini. Di antaranya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita umat Islam supaya membaca surah Yasin ini kepada orang yang hampir nak mati, orang yang hampir kepada ajalnya, karena yang mempunyai kelebihan untuk memudahkan keluarnya roh. Surah Yasin juga mempunyai kelebihan untuk mengobati orang sakit dan menjadi perisai kepada orang-orang yang beriman dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka eloklah kita mengamalkan surah Yasin ini.
kita bagi masyarakat Melayu, kita buat setiap malam Jumaat kita baca surah Yasin. Itu sekurang-kurangnya. Ada yang ulama dia baca, dia amalkan surah Yasin ni setiap pagi selepas subuh. Yasin, Al-Waqi'ah, ada 2 surah itu dia tak tinggal. Jadi banyaklah kelebihan surah Yasin ni. Kita masuk ayat yang pertama, tuan-tuan. Tafsir ayat yang pertama surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ayat pertama Yasin. Bacaan yang masyhur dengan memendekkan ya. Ya 2 harakat. Sin jadi 6 harakat. Itu yang masyhur yang kita baca, yang selalu orang kita dengar orang baca. Yasin. Yasin. Kalau ikut ilmu tajwid, ya itu mad asli, sin itu mad lazim harfi muthaqqal. Jadi mad lazim harfi mukhaffaf. Dia 6 harakat. Yasin. Itu yang masyhur yang kita baca dulu. Tetapi banyak riwayat di kalangan ahli Madinah, ulama-ulama Madinah dan ulama-ulama yang mengikut mereka membaca Yasin dengan mewasalkan Yasin dengan wal Qur'anil Hakim. Ayat yang kedua, ayat pertama dan ayat kedua diwasalkan. Contoh, Yasin wal Qur'anil Hakim. Dia wasalkan terus. Boleh. Bagi ulama Madinah dia pasti suka macam tu. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sin itu ada 3 sin, ya, nun. Sin, ya, nun. Nun dengan nun itu dimatikan. Bila nun mati bertemu dengan waw, maka jadi idgham. Idgham ma'al ghunnah. Yasin wal Qur'anil Hakim. Kalau ikut hukum tajwid, bila nun mati bertemu dengan waw, dia jadi idgham ma'al ghunnah. Hukum 5 tu idgham. Baik. Itu bagi riwayat ataupun bagi ulama Madinah, ahli Madinah. Juga terdapat ada lagi riwayat dari segi ilmu qiraat. Imam Al-Qurtubi menyatakan bahawa lebih kurang 5 bacaan oleh ulama terhadap Yasin ini. Tetapi yang masyhurnya ialah dengan memendekkan ya dan menjangkan sin. Itu yang masyhur, yang kita duk baca, yang kita duk amalkan selalu itu. Maka Yasin ini merupakan permulaan huruf-huruf yang permulaan surah. Fawatihus suwar, di antaranya Yasin. Huruf-huruf yang bermula dengan surah-surah yang bermula dengan huruf hijaiyah, antaranya Yasin. Antaranya lagi seperti mana Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Ali Imran, surah Al-A'raf, Alif Lam Mim Sad, Alif Lam Ra, Ar-Ra'd, Alif Lam Mim Ra. Kemudian Yasin, Kaf Ha Ya Ain Sad, Qaf Nun Sad. Itu di antara surah-surah yang dimulakan dengan huruf hijaiyah. Taha itu lagi. Baik. Maka ini adalah mukjizat Al-Quran. Kepada ijaz Al-Quran, mukjizat Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terkandung dalamnya bacaan yang dilafazkan melalui huruf-huruf hijaiyah itu. Dikenali di perkataan orang Arab dengan katanya diturunkan dalam bahasa Arab
Dan ada pendapat juga ulama mengatakan bahawa tidak ada siapa pun yang mengetahui makna Yasin itu. Dan kalau kita baca tafsir, kata hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Yasin, makna apa makna Yasin? Allah yang mengetahuinya. Allah sendiri yang mengetahui. Tapi juga ada juga riwayat oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas ni digelar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai terjemahan Al-Quran. Orang yang mahir dalam bidang Al-Quran. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Rasulullah doakan kepada dia supaya dia pandai, dia boleh mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran, boleh mentafsirkan ayat Al-Quran. Maka dalam perkataan Yasin ini ada riwayat oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa dia kata? Yasin maksudnya, Abdullah kata ya insan. Itu maksudnya. Yasin maksudnya ya insan. Dia itu mengikut bahasa kabilah Ta'i. Ta'i ini kabilah satu kabilah di kalangan orang Arab satu yang membawa makna wahai manusia. Yasin, wahai manusia. Mengikut satu riwayat yang lain, Yasin itu adalah salah satu nama daripada nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yasin juga adalah satu nama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita selawat kan? Selawat salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Taha, Yasin itu adalah nama bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka surah Yasin ataupun ayat yang pertama Yasin ini diterjemahkan atau ditafsirkan oleh ulama bahawa ya insan, yang dikeluarkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wahai manusia. Ya insan ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yasin ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dalam Al-Quran. Apa nama Nabi lagi disebut dalam Al-Quran? Muhammad juga disebut dalam Al-Quran. Muhammadur Rasulullah itu disebut dalam Al-Quran. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Kemudian Ahmad juga disebut dalam Al-Quran. Ismuhu Ahmad dalam surah Saf. Allah cerita kata nama Nabi disebut dalam kitab Taurat dan Injil. Maksudnya dalam surah As-Saf. Kemudian Taha, surah Taha. Itu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustafa ada dalam surah Sabah, silap saya, disebut Mustafa. Kemudian surah dan Yasin itu antara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Muzammil juga ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Muddathir, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Maka mengikut Al-Qurtubi radhiyallahu anhu di dalam tafsirnya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Malik, bahawa Yasin itu adalah satu daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau riwayat Al-Qurtubi kata Yasin itu adalah nama Allah. Ulama yang lain menyebut bahawa Yasin itu adalah nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik melalui riwayat Al-Qurtubi radhiyallahu taala mengatakan Yasin itu adalah salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tafsirannya hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui. Hakikatnya sebenarnya Allah lah yang lebih mengetahui. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Allah saja yang tahu. Baik. Yasin
Maka banyak pendapat ulama mengatakan bahawa yang di antara pendapat yang tepat, yang betul, ialah Yasin itu adalah nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Tengok kepada ayat yang ketiga. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah seorang rasul di kalangan rasul-rasul yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling tepat. Maknanya Yasin itu adalah nama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, baik. Ayat itu yang menjadi hujah bahawa itu adalah antara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran yang mengandungi hikmah dan kebenaran di dalamnya yang tetap kukuh. Quran adalah hikmah. Allah bersumpah dengan Al-Quran. Waw tu wawul qasam. Waw tu waw sumpah. Wal Quran, demi Al-Quran. Allah sumpah dengan Al-Quran. Wal Quranil Hakim, demi Al-Quran yang mengandungi hikmah di dalamnya. Hikmah kebenaran yang tetap kukuh. Allah bersumpah dengan Al-Quran yang menyatakan betapa dalamnya terkandung di dalam Al-Quran itu kebijaksanaan dan hikmah yang banyak, yang amat banyak, tidak terhingga. Pengajaran yang banyak yang tidak boleh ditandingi oleh sebarang kebatilan. Al-Quran punya susunan ayat yang menarik. Siapa yang boleh tanding dengan Al-Quran? Siapa yang boleh buat serupa dengan Al-Quran? Allah cabar. Fa'tu bi'ashri suwarin muftarayat. Kalau hangpa boleh buat 10 surah sama seperti Quran. Dalam surah Al-Baqarah Allah sebut, wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kalau kamu ragu apa yang aku turunkan, apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba buat mai satu surah saja yang menyerupai Al-Quran. Menyerupai satu surah dengan surah Al-Quran. Tak boleh bawa mai. Kalau bawa mai pun tak serupa dengan Al-Quran. Maknanya apa? Al-Quran itu amat menarik, berupa mukjizat yang tidak boleh ditandingi oleh mana-mana sastrawan maupun ahli bahasa Arab. Nah, tak mampu nak tanding dengan Al-Quran. Sampai bila? Sampai kiamat. Tak boleh. Quran ni bahasa dia lunak, Allah Subhanahu wa taala susunnya Allah. Kita baca seronok, rasa tenang bila kita baca Al-Quran. Maka inilah kekuatan yang ada pada Al-Quran. Dari segi hikmah, dari segi penyusunan ayat-ayat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi radhiyallahu anhu, bahawa Al-Quran itu tidak ada kekurangan walaupun sedikit. Tak ada kurang walaupun sedikit. Begitu juga dengan seperti mana dikatakan oleh Abu As-Su'ud dalam tafsirnya, terkandung dalamnya Al-Quran hikmah yang diucapkan di dalamnya kebijaksanaan. Dari segi apa? Dari segi susunan yang menjadi mukjizat dan keindahan hikmah, hukum hakam yang ada dalam Al-Quran, yang terdapat dalam Al-Quran itu. Ini kesimpulan daripada Wal Qur'anil Hakim. Sebulan ni apa tuan-tuan? Al-Quran adalah sebuah kitab yang mengandungi penyusunan mukjizat yang melemahkan seluruh manusia. Al-Quran mengandungi pengajaran yang banyak. Al-Quran mengandungi pengajaran, mengandungi amaran, perangsang. Al-Quran juga mengandungi perkara-perkara yang menarik perhatian kita dan sebagainya, yang pasti tidak akan terdapat dalam buku-buku
yang dikarang oleh manusia. Itu Quran. Dalam dia terkandung pengajaran, dalam dia terkandung amaran, perangsang, berita gembira, juga perkara-perkara yang menarik perhatian kita. Kalau kita faham, kita baca Quran, kita tahu makna dia, hayati, tadabbur, maka hati kita akan tenang, kita akan jadi seronok. Dan itulah Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, wal Qur'anil Hakim, dan demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Tuan-tuan, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Quran, satu ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar berhijrah di luar kota Mekah. Anda tahu kan kisah Nabi hijrah ke Taif, Nabi berdakwah di Taif. Bila Nabi berdakwah di Taif, orang Taif tak terima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lemparkan Nabi dengan batu-batu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berdarah, meleleh sampai kaki, penuh kasut Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan darah. Ini dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nak sampai kepada kita sekarang. Pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan Rabiul Awal ini, kita sambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bacalah kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mari kepada kita. Yang boleh kita terima Islam dengan sempurna, kita keluar atas dunia ni kita dah Islam, dah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita kena menghayati sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika Nabi berhijrah ke Taif, Nabi pergi berdakwah kaum di Taif. Mereka halau Nabi, mereka panggil kanak-kanak, ambil batu punggai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan anak angkat dan Zaid bin Harithah. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam rehat duduk di bawah pokok, malaikat mai tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan hamba, ya Rasulullah, adakah tuan hamba nak minta dibalas apa yang mereka buat? Aku boleh angkat bukit, congkir bukit tu dengan kuku, hampat atas kepala mereka. Nabi kata jangan. Mereka tak tahu apa yang aku bawa. Mudah-mudahan kalau mereka tidak mau beriman, anak cucu dia beriman. Maka selepas beberapa tahun Nabi berhijrah ke Madinah, maka berduyun-duyun orang masuk Islam. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pulang ke Mekah, selepas Nabi berdakwah di Taif, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti satu tempat dan Nabi sembahyang, Nabi baca. Dalam sembahyang Nabi baca ayat-ayat daripada ayat Quran. Didengar oleh sebahagian jin Islam. Ini nak cerita kehebatan Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan satu surah, nama dia Suratul Jin, surah jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Surah Al-Jin ayat 1 dan 2. Apa Allah kata? Katakanlah juga kepada mereka bahawa aku diberi wahyu
ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala bagi menceritakan kepada kalian bahawa sesungguhnya beberapa lembaga jin. Buat apa lembaga jin ni buat apa? Annahu istama'a nafarun minal jin. Mereka ini mendengar ayat-ayat Al-Quran. Faqalu, kata mereka, kata jin itu, inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami, kata jin itu, sangat kagum mendengar ayat-ayat Al-Quran. Qur'anan ajaba, kagum mendengar ayat Al-Quran. Kemudian mereka mendapat petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi hidayah kepada mereka. Yahdi ila rusni fa amanna bi. Kami ditunjuk jalan yang benar, jalan yang lurus. Ila rusni fa amanna bi, maka kami beriman dengannya. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Oleh itu kami beriman dan berjanji tidak akan menyekutukan Tuhan kami dengan apa jua sekali. Ini hikmah yang terkandung dalam Al-Quran. Supaya jin pun beriman kepada Nabi SAW. Dan memang jin itu ditaklifkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Allah ciptakan jin sama seperti Allah cipta manusia. Tujuan dia sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk menyembah aku. Itu tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin dan manusia. Tujuannya apa dia? Dalam surah Az-Zariyat Allah kata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah. Itu tujuan. Maka tujuan kita sama seperti jin. Allah sebut jin dulu, baru sebut manusia. Sebab apa? Sebab jin ramai. Jin dari dulu, jadi dulu daripada kita manusia. Itu Allah sebut jin. Ma khalaqatul jinna, tidak aku jadikan jin. Kemudian Allah baru sebut manusia, wal ins, dan manusia. Juga dalam ayat yang lain, seperti mana ayat surah Ar-Rahman, ya ma'syaral jinni wal ins, wahai jin dan manusia, wahai sekumpulan jin dan manusia, in istata'tum an tanfuzu, sekiranya kamu mampu untuk menembusi langit, min aqtaris samawati wal ard, sekiranya kamu mampu untuk tembus ke langit dan bumi. In istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard, fanfuzu, maka silakan. La tanfuzu, kamu tidak akan tembus, kamu tidak akan boleh naik ke langit melainkan illa bisultan, dengan kekuasaan. Ni hak moden ni boleh buat, boleh tembus ke langit. Langit pun tak pergi jauh pun, pergi ISS tu ya. Nak pergi langit tak boleh kan, ada malaikat duk jaga. Nak ketuk pintu Nabi SAW nak naik Mi'raj pun dibawa oleh malaikat Jibril, bagi salam dulu. Malaikat tanya pula, siapa yang bersama dengan kamu? Muhammad. Baru buka pintu. Ni orang kepiak naik ke langit, boleh tak? Payah kan? Tak boleh. Cuma Allah siapa yang boleh naik, sila. Itu tujuan. Baik. Wal Quranul Hakim, Quran itu penuh dengan hikmah, kebijaksanaan. Mana ayat yang ketiga? Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah seorang rasul dari rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, Allah kata innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu adalah rasul di antara rasul-rasul yang telah kami utuskan. Maka setelah Allah bersumpah dengan Quran, wal Quranil Hakim, Allah bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka laminal mursalin. Sebab apa Allah utuskan rasul?
sebab untuk memberi petunjuk dan memimpin manusia ke jalan yang benar, seperti mana yang dinyatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Apabila orang-orang kafir Mekah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kafir Mekah ni kata apa? Hai Muhammad, mu ni bukan rasul, kamu ni bukan rasul. Allah tak pernah utus rasul kat kami pun. Maka Allah turun ayat ini, innaka laminal mursalin. Allah turun wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Allah turun 3 ayat tu. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Apa tugas Rasul bawa? Apa tugas Rasul? Innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Ala siratal mustaqim. Engkau wahai Muhammad tetap di atas jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Din Islam. Jalan yang lurus itu adalah agama Islam. Innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Atas jalan yang lurus, yang ini Islam. Maka tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tugas Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam yang terdahulu adalah untuk memimpin manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Memimpin manusia supaya tidak tergelincir, mengajak manusia supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala, kufur dengan taghut. Tuan, Allah Subhanahu wa taala utuskan Rasul, utuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuan dia ialah untuk ajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala yang satu, yang esa, yang tunggal, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jalan itu jalan Islam. Nah, diseru untuk ke jalan yang benar, iaitu jalan Islam. Maka tugas Nabi SAW dan tugas Rasul-Rasul yang terdahulu untuk memperbetulkan segala kesilapan, untuk membetulkan segala penyelewengan akidah yang diselewengkan oleh masyarakat yang terlalu selepas wafatnya seorang Rasul. Dan kalau kita baca kisah Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam berdakwah selama 950 tahun. Umur Nabi Nuh 1000 tahun. Dakwah 950 tahun. Yang terima ajaran Allah Subhanahu wa taala lebih kurang 80 orang. Itu sebab Nabi Nuh alaihi salam hampir utus asa. Nabi Nuh alaihi salam minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya binasakan semua orang kafir, semua bukan Islam. 950 tahun berdakwah, 7 habis pelosok dunia.